kita nak tahu juga sebenarnya erti pengorbanan itu apakah sebenarnya dan juga kemakmuran kesejahteraan. Bila kita bercakap mengenai sejahtera, kita tidak boleh tinggal tetamu di sebelah ini. Assalamualaikum Profesor Madya Dr. Zainal Abidin Sanusi, Pengarah Pusat Sejahtera untuk Kelestarian dan Kemanusiaan UIAM. Waalaikumsalam Syafiqah. Terima kasih. Sama-sama. Prof Madya daripada mana ni, Prof? Ini daripada rumah. Saya semayang duha, semayang adilah dah tadi di rumah, di surau di rumah. Tapi kita difahamkan penerbit cakap jadi khatib tadi. Alhamdulillah, kita samalah kongsi isu pengorbanan ni, manifestasi pengorbanan ni dalam erti kesejahteraan. Tadi sudah disampaikan di khutbah di surau tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Prof Madya, bila kita bercakap mengenai ibadah korban ini, dalam tempoh kita mendepani bulan Zulhijjah ini, banyak fadilatnya, banyak perkara-perkara ataupun pengajaran yang boleh kita ambil, iktibar dan yang boleh kita adaptasikan dalam kehidupan kita sekarang dalam pada mana kita mendepani pandemik COVID-19 dalam keadaan normal baharu ini. Mungkin Prof boleh kongsikan apa di antara pengajaran dan juga perkara-perkara positif yang boleh kita pelajari sebenarnya. Ya, insya-Allah saya sambung khutbah tadilah. Alhamdulillah. Jadi saya rasa seluruh Malaysia lebih kurang khutbahnya akan cerita yang sama, manifestasi pengorbanan. Sebelum tu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seluruh Malaysia menceritakan isu yang sama. Ya, semalam hari wukuf di Arafah dan hari ini adalah hari besar kita untuk melihat semula, menilai semula apakah arti pengorbanan. Ya. Kita kalau dalam konteks yang seperti Syafiqah cakap tadi, dalam konteks pandemik sekarang ni, saya rasa ketika inilah erti pengorbanan itu sangat-sangat besar, malah paling besar ketika ini. Dalam erti kata bahawa semua orang ada cabaran masing-masing. Semua orang sekarang ini memerlukan pengorbanan. Dan kita pun sebenarnya dalam keadaan kita sekarang ni, kita berada di sini dalam keadaan sejahtera, makmur begini sebenarnya kerana ada orang yang berkorban. Ya. Ada orang yang berkorban setiap saat, setiap jam, setiap ketika berkorban. Contohnya yang mudah sekali yang di depan kita ni lah, even Syafiqah sekalipun, hari ini adalah hari di mana kita berkorban instead of menikmati aktiviti lain, kita berkorban di sini untuk menyampaikan maklumat dan sebagainya. Tapi kalau kita urut balik sejarah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam melalui proses pengorbanan, bagaimana dia menanti 86 tahun untuk mendapat seorang anak, tetapi apabila mendapat seorang anak diperintahkan pula. Bayangkan bagaimana besarnya pengorbanan dia, terpaksa mengorbankan anaknya setelah menunggu sedemikian lama. Jadi di situ ada dua perkara. Satu, bagaimana pengorbanan dia terhadap perintah Allah SWT, kemudian bagaimana dia melalui proses menderitanya setelah sekian lama, tetapi kerana ini adalah perintah daripada Allah SWT, maka dia ikut, kerana ini manifestasi iman dan manifestasi takwa. Jadi perkara keduanya daripada situ adalah bagaimana pengorbanan itu kemudiannya diterjemahkan dalam konteks semasa. Jadi kita dekat situ, kalau bahasa mudahnya bagaimana, maknanya ada unsur spiritualnya daripada pengorbanan, ada unsur sosialnya. Jadi unsur sosial tu nanti mungkin yang itu yang kita akan bincangkan. Jadi saya rasa sebagai rumusan untuk mengaitkan bagaimana pengorbanan ini kaitannya dengan sekarang adalah pandemik ini sebenarnya adalah P yang sama juga, pengorbanan. Jadi setiap orang sekarang berkorban, setiap orang menerima berita kematian dan sebagainya. Dan kita pun dalam keadaan yang berhati-hati. Jadi kalau kita tidak berkorban, tidak ada frontliner yang berkorban masa, tenaga dia, kita tak boleh hidup dalam keadaan sekarang ni. Jadi ini sebenarnya bagaimana cara yang paling mudah untuk kita menghayati erti pengorbanan. Bila Prof kata erti pengorbanan, tidak juga ramai yang memahami dan juga mendalami maksud pengorbanan itu apa. Setiap orang ada perspektifnya yang tersendiri. Sebenarnya pengorbanan itu bagaimana? Ada dua aspek pengorbanan. Satu, sebenarnya kita ini setiap saat kita sentiasa ada dua pilihan. Sama ada kita nak memenuhi kehendak kita ataupun membantu orang lain. Memenuhi kehendak orang lain. Jadi itu pilihan yang jelas. Jadi maknanya sekarang ni pengorbanan yang kita perlu lakukan ini sekarang ini adalah kalau kita mahu melihat bahawa kesejahteraan itu berlaku bukan diri kita saja, bukan selfish kita saja. Sekarang ni Mahatma Gandhi pun cakap dunia ni ada semua sekali untuk kita punya keperluan, untuk kita punya need.
Tetapi kalau kita tidak sanggup berkorban dan kalau kita nak ikutkan kita punya grid, dunia ini tidak akan cukup dengan apa yang ada. Jadi kita perlu berkorban. Itu makna terus daripada apa maknanya bila kita perlu berkorban. Seperti mana sebab kita pun kalau kita tengok ya Syafiqah, ibu bapa kita dah berapa banyak pengorbanan yang mereka lakukan ya. Even security guard pun yang di depan sana bila kita masuk tadi itu pun dia berkorban juga. So dari sekecil-kecilnya sampailah ke sebesar-besarnya sampai ke pemimpin politik pun dia mengorbankan masa dan apa saja yang dia boleh lakukan ketika itu, tapi dia berbuat untuk kita, itulah juga pengorbanan. So ini sebenarnya makna yang lebih luas lagi dan ini sebenarnya yang perlu kita ketengahkan. Baik. Bila kita bercakap mengenai pengorbanan, pada masa kini kita boleh lihat seperti mana yang kita boleh tengok di paparan sekarang ini, ramai yang tampil untuk memberi dan juga menghulurkan bantuan dan juga sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Tapi saya nak bertanya kepada Prof. Mahdia, senario memberi bantuan dan juga sumbangan pada masa kini bagaimana? Adakah kita masih berpaksi kepada definisi memberi bantuan dan pertolongan itu sebagai satu ibadah atau bagaimana? Ya, terima kasih soalan itu Syafiqah, sebab saya rasa sekarang ini tujuan utama saya ke sini adalah seperti yang saya nak nyatakan tadi bahawa pandemik ini, keadaan sekarang ini adalah bagaimana kita nak terjemahkan ibadah kita tu, ibadah korban yang dilakukan itu sebenarnya dibawa kepada semangat bahawa kita perlu membantu. Dan kalau yang ditunjukkan di gambar tadi sebenarnya itulah sebenarnya yang berlaku sekarang ini ya. Pengalaman saya bila turun di beberapa kawasan seperti sebelum inilah ya. Saya melihat bagaimana ramainya NGO, individu turun membantu. Kerana apa sekarang ni? Sama ada mereka ini, bayangkan ya, ada satu keluarga itu tiba-tiba hilang pendapatan. Itu pertama. Kemudian yang keduanya, anak pun kena COVID, hilang, diambil pergi meninggalkan. Jadi dalam keadaan demikian sudahlah dia terkorban oleh COVID. Dan kita ini kalau kita tidak turun korbankan masa kita, harta sedikit yang kita ada pun untuk membantu, saya rasa kita tak menghayati erti pengorbanan. Dan itulah sebenarnya yang saya rasakan perlu diketengahkan. Sebab saya rasa cukup terpanggil apabila kita turun banyak kawasan ini sebenarnya ramai. Dan alhamdulillah di Malaysia ini mereka ni ramai Syafiqah. Saya melihat kadang-kadang tak kira bangsa. Betul. Ya, Cina, Melayu, India, dan kita boleh tengok sendiri ya di social media dan sebagainya, pelbagai orang turun, individu yang saya rasa mereka ini dalam kata kita lah ya, berlumba-lumba ni untuk membantu. Dan inilah sebenarnya semangat pengorbanan yang perlu kita ketengahkan. Dia perlu menjangkaui nilai spiritual yang untuk diri itu betul. Ya, hablum minallah yang kita pernah bincangkan sebelum ini. Dan hablum minannas, hubungan dengan manusia, itulah yang sebenarnya yang boleh memastikan bahawa kesejahteraan. Dan itu yang sebenarnya saya rasakan sekarang ni kalau kita boleh ramaikan lagi. Sebab sekarang ni kita tengok NGO seperti cendawan ni Syafiqah. Kalau turun ni banyak betul. Dan orang Malaysia ni, yalah, saya pun misalnya lah kita tengok ya, anak kecil saya waktu dia kecil bila kita bagi duit raya kan, dia kumpulkan, saya tanya dia nak buat apa ni? Ini dia kata untuk bagi pada Palestin. Jadi saya cukup terharu bila dia sudah ada jiwa begitu. Dan sekarang kalau saya boleh kongsikan juga duit yang kita dapat untuk turun memberi pada family ini sebenarnya daripada dermawan yang kita tak tahu daripada mana datang. Betul. Ya. Dan puluhan ribu. Jadi bila kita bagi kepada family yang kita jumpa yang sakit jantung, yang lumpuh dan sebagainya, yang saya rasa kadang-kadang nak mengalir air mata bila tengok kan. Tapi bila kita bagi RM10, RM50 kan, itu pun pada dia sudah cukup besar maknanya. Betapa kita pun walaupun kita ada 100 dalam wallet kan, dalam poket kita, keluarkan berapa ringgit lah, korbanlah sedikit ya, instead of beli benda lain, bagilah ya, bagi pada dia, itu pada dia Syafiqah sudah cukup besar maknanya. Sebab dia sangat memerlukan even untuk top up anak dia untuk belajar ni. Betul. Jadi itu saya rasa nilai pengorbanan yang kita perlu ketengahkan, dan inilah sebenarnya ibadah yang betul-betul directly membantu dalam konteks pandemik kita ni. Saya rasa ini makna besar pengorbanan. Betul. Selain daripada kita bercakap mengenai manifestasi pengorbanan ini, kita ada juga kemakmuran sejahtera. Perkataan sejahtera memang tak boleh lepas daripada Prof. Mahdia. Okey, kita nak menyentuh konteks sejahtera ini. Biasa lumrah di dunia ini ada dua. Ada hitam, ada putih, ada positif, ada negatif dia. Ada yang membantu, ada yang membangkang. Kalau baru-baru ataupun masa pandemik ini baru saja tular di dunia ini, ada yang mengatakan ini hanyalah propaganda, COVID ini adalah propaganda. Ada yang kata vaksin ini ada microchip dekat dalamnya. Jadi pelbagai spekulasi telah dilakukan di luar sana. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak mencapai tahap kesejahteraan itu? Ya,
Ya, kita seperti yang kita cakap tadi lah, kita sentiasa ada dua pilihan. Ya, dan juga kalau kita tengok sejarah Nabi Ibrahim pun, bayangkan selepas dia dianugerahkan anak itu tiba-tiba diminta untuk mengorbankan. Ya, jadi sama-sama ada pilihan dia untuk tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dia ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua pilihan ini. Jadi dalam keadaan semasa kita ini memang kita perlu memilih untuk jangan sekali-kali meletakkan kepentingan diri sendiri ataupun ialah dalam sekarang ini kadang-kadang ada juga orang melihat kepentingan politik sekalipun. Sekarang ini benda ini perlu diketepikan. Ini isu kesihatan, ini isu nyawa, isu life and livelihood. Ya. Saya rasa kalau mereka ini tidak turun ke bawah, dia tak akan tahu makna kesejahteraan, makna kemakmuran. Sebab mereka ni sudah hilang. Ialah orang-orang yang kita turun ke bawah ni dia dah tak ada lagi. Hidup dia tidak normal, itu maknanya dia sudah tidak boleh menikmati kehidupan lagi dah. Pada orang tertentu, hidup tidak normal dia seperti yang kita pernah bincangkan dulu adalah dia tidak boleh keluar ke shopping mall dan sebagainya. Jadi makna kesejahteraan pada dia adalah pergi ke shopping mall. Tapi makna kesejahteraan yang lebih berat yang memerlukan pengorbanan dan bantuan kita adalah bagaimana kumpulan ini untuk mencari sesuap nasib. Betul. Dan ini realiti kehidupan, Syafiqah. Saya rasa macam sekarang ini kita walaupun ialah kita alhamdulillah ada projek bakul makanan dan sebagainya, ada dasar begitu dan sebagainya, tetapi bila dalam keadaan begini saya rasa mereka ini perlu diberi keyakinan diri supaya mereka juga boleh lihat ke depan bahawa bagaimana dia pun tidak seronok untuk sentiasa menerima bantuan. Dan ini bukan unsur kesejahteraan. Jadi walaupun dia sejahtera sekejap tetapi dalaman dia tidak sejahtera. Jadi dia sejahtera ni dia kena ada dua. Tak boleh contoh Syafiqah tak boleh sejahtera di sini saja. Di dalaman saja untuk membahagi sejahtera kalau tidak sejahtera di dalam kalau tidak sejahtera di dalam kita tidak boleh mensejahterakan di luar. Dia akan jadi macam fake sedikit. Sebab itulah jadi untuk mengarah kepada kesejahteraan itu saya rasa ini suatu pengorbanan, inilah sifat berkorban, sifat tidak mementingkan diri sendiri. Ini adalah suatu yang paling kritikal dan inilah masanya untuk kita menguji sebenarnya sejauh mana sifat pengorbanan yang ada pada kita. Tak perlu nak tunggu Aidiladha waktu pengorbanan saja, waktu raya korban saja. Ini sesuatu yang perlu berlakukan berterusan. Saya tertarik dengan apa yang Prof Madia katakan tadi. Sebab kalau kita boleh tengok macam Prof katakan tadi, NGO sekarang tumbuh bagai cendawan selepas hujan. Ramai yang ingin menghulurkan bantuan dan juga sumbangan. Tapi kita risau ini hanyalah sekadar trend semasa. Bagaimana kita nak memastikan perkara ini dia kekal berpanjangan sampai bila-bila? Ini yang saya katakan bahawa dia perlu menjadi budaya. Yang itu yang kita nak. Sebenarnya kalau ada satu ibadah yang setiap saat berkait adalah ibadah korban. Seperti yang kita cakap tadi, setiap saat kita berkorban. Setiap saat kita ada pilihan. Jadi sekarang ni NGO ini bagaimana kita nak pastikan bahawa dia berkekalan adalah satu biar dia faham betul-betul apakah makna pengorbanan dan juga dia merasai betul bahawa apabila dia turun ke bawah tu dia boleh get the feel lah. Jadi sebab tu saya pastikan walaupun kita mengajar dan sebagainya di universiti, saya nak pastikan bahawa pelajar-pelajar kita ni dia turun sendiri. Selagi dia tak merasai dan memahami makna sebenar, dia takkan dapat menjiwai makna pengorbanan tersebut. Jadi yang keduanya adalah dia perlu menterjemahkan. Bila dia dah jiwai, dia faham tu, dia kena terjemahkan. Kalau dia belajar teori juga tak ada juga. Betul. Dan kalau kita pun, kalau saya pun hanya bercakap di Selamat Pagi Malaysia, bercakap saja, tak ada buat, tak ada tunjuk macam dalam gambar tadi kita tunjukkan bagaimana kan. Dia tak akan jadi budaya. Betul. Dan malangnya Syafiqah, saya kadang-kadang kita perhatikan dalam zaman online ni, apabila orang memberi dalam online ni, dia dah hilang dia punya makna pengorbanan. Pertama, sebab dia rasa macam kita klik je dah selesai. Niatnya di mana, jiwanya di mana, prosesnya tu di mana. Dan lebih menyedihkan lagi kalau proses memberi pengorbanan itu dia jadi macam majlis je dah. Kita potong-potong daging, kita bagi dah itu. Jadi kita tak merasai susahnya, kita tak merasai bagaimana nak menyembelih dah. Itu menyebabkan kita tak boleh membudayakan. Jadi pada saya bagaimana kita nak mengekalkan ini adalah supaya kita terus menjiwai, menghargai, memahami dan menterjemahkan pada aksi.
Betul. Dengan Prof Madya memang 18 minit memang tak akan cukup. Tapi Prof, dalam kesempatan masa yang kita ada ni, manifestasi pengorbanan dan kemakmuran sejahtera, apa yang Prof Madya boleh simpulkan? Saya simpulkan di sini bahawa akhirnya kalau kita, sekarang ni macam-macam vaksin yang ada. Vaksin Sinovac, macam Syafiqah sudah dapat 1 dos vaksin. Alhamdulillah. Ada yang Pfizer dan sebagainya. Tapi pada saya, rumusan saya adalah vaksin yang paling berkesan adalah kalau kita ada jiwa pengorbanan. Kalau ada je jiwa pengorbanan, insya-Allah kesejahteraan, kemakmuran akan ada. Dan pengorbanan itu maknanya bukan kita diri kita saja. Kita ada ramai orang lain yang sedang terkorban sekarang ni. Jadi kalau tidak ada orang mengorban, dan kita sendiri sentiasa ingatlah, rumusan saya yang keduanya adalah kita sekarang ni di sini dalam keadaan begini, aman dan makmur begini ini adalah kerana sentiasa ada orang yang berkorban. Dan kalau dia berhenti berkorban, baru kita tahu susahnya. Betul. Betul. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Zainal Abidin Sanusi, Pengarah Pusat Sejahtera untuk Kelestarian dan Kemanusiaan UIAM. Hari ini kata kunci adalah jiwa. Yang penting apa sahaja yang kita lakukan mesti ada jiwanya, daripada dalam terserlahlah kat luar dia. Jadi dalam tu kena sejahtera dulu, baru kat luar anda nampak lebih murni di situ. Jangan lupa scan My Sejahtera. Sebab kita sebut pasal My Sejahtera.